Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melancarkan bulan dakwah dan ianya adalah merupakan satu projek mega dengan skala 2000 program. Menjamin keselamatan umat berasaskan amal ma'ruf, cegah semua yang munkar, pasti beroleh kejayaan. Pahlawan Islam hebat berpencak menentang musuh petualang negara. Dakwah Islam bergerak rancak menjelajah ufuk menakluk gejala. Zero ala berketilah saya melancarkan bulan dakwah 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, siri yang pertama inspirasi ikon yang dibawakan khas oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dengan bermatlamatkan untuk fastabiqul khairat, mengejar kebaikan dalam tempoh kita di PKP ini. InsyaAllah kita sama-sama mendalami dan terus mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadis baginda Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Nabi SAW sebut, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Riwayat Muslim. Ila akhir hadis. Jadi sidang penonton setia Facebook Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Facebook Da'i Muda dan semua mereka-mereka yang berada di luar sana boleh terus share, kongsikan bersama untuk kita memeriahkan halaqah ilmu kita pada malam ini. Sebab apa? Inspirasi ikon pada malam ini ada dua tetamu yang paling istimewa yang saya kira memang sangat beruntung bagi mereka yang mengikuti siaran langsung live kita pada malam ini. Siapa dia? Saya akan memperkenalkan seorang demi seorang barisan panel kita. Yang pertama, ikon Yadim, iaitu yang berbahagia Al-Fadil, sahibus samahah ataupun alim, allamah
Ustaz Syed Abdul Qadir bin Syed Husin Al-Jufri. Jadi mudah-mudahan betul lah sebutan saya ni. Apa khabar Ustaz? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah murabi semasa alamah tu tak kena tadi. Murabi semasa di Mesir. Mudah-mudahan Ustaz sentiasa diberikan kesihatan yang baik untuk meneruskan perbincangan dakwah ilmu kita pada malam ini. Serba sedikit, Al-Fadhil Ustaz merupakan asal daripada Kuala Lumpur, ijazah sarjana muda dan sarjana syariah, sudah pun berkahwin dan pengalamannya sangat luas dalam bidang dakwah, khidmat nasihat syariah, bentang kertas-kertas kerja yang macam-macam, aktiviti kemasyarakatan, personaliti TV dan radio dan pelbagai lagi penerbitan buku dan album-album yang kita boleh dapatkan insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan sama-sama terus bersemangat untuk berkongsi tajuk kita pada malam ini, iaitu berilmu biar tahu jangan keliru. Okey, insya-Allah nanti kita akan terus bersama dengan Ustaz Syed Abdul Qadir. Seterusnya panel kita yang kedua, siapa lagi kalau kita tak kenal ikon muda kita, dai muda Yadim, Al-Fadhil Ustaz Naim Muhammad Naim bin Saadun, yang mana baru-baru ini dinobatkan sebagai juara keseluruhan dai muda Yadim 2020. Apa khabar Al-Fadhil Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat? Apa khabar Ustaz? Sihat Alhamdulillah, nampak ceria. Alhamdulillah bikhair. Nampak ceria Al-Fadhil Ustaz pada malam ini. Beliau berasal daripada Banting, menetap di Sungai Buloh, sudah pun berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Kalau tadi Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir ada 5 orang anak. Jadi mudah-mudahan zuriat-zuriat inilah pembuka rezeki dan penerus rantaian dakwah baginda Nabi SAW. Ustaz Naim lulusan Ulum Islamiah daripada Kahirah, Mesir, dan kini bergiat aktif berdakwah di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Kalau lihat jadualnya sangat-sangat padat. Mudah-mudahan kepadatan masa yang diluangkan bersama masyarakat akan dinilai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Malam ini tajuknya sebenarnya sangat simple, ringkas je. Berkaitan dengan satu topik yang saya kira semua dah tahu bila sebut berkaitan dengan ilmu. Sebab itulah mukadimah pada slot ataupun siri yang pertama ini kita tekankan berkaitan ilmu. Sebab pentingnya sebelum kita ke siri yang kedua, siri yang ketiga, siri yang keempat akan berlanjutan bersama dengan ikon-ikon dai, ikon-ikon Yadim, insya-Allah. Okey, soalan pertama yang saya nak sentuh kepada Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir berkaitan dengan mungkin hari ini kita lihat bila ada di kalangan masyarakat kita ni, di kalangan golongan-golongan agamawan, golongan-golongan akademik ataupun masyarakat di luar sana, bila dalam musim-musim COVID ni pelbagai persoalan timbul. Bagaimana solat-solat berjemaah ini adakah bertepatan dengan panduan yang ditetapkan oleh Islam. Kedudukan sekarang baru ni kan banyak viral berkaitan dengan kedudukan saf, kemudian berkaitan dengan bersalaman, berkaitan dengan ruang-ruang masjid surau ditutup dalam tempoh sekarang, manakala shopping kompleks, semua tu pelbagai perkara yang perlu kita perhalusi balik supaya masyarakat ni tidak terkeliru. Sebab itulah soalan yang saya nak lontarkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan pencerahan kepada kita apakah pentingnya ilmu ni supaya masyarakat kita ni tidak dibelenggu kekeliruan. Saya sebutkan tidak dibelenggu kekeliruan sebab masing-masing ada ilmu, masing-masing ada pengalaman, masing-masing ada maklumat. So mungkin Al-Fadhil Ustaz boleh terangkan kepada kita bagaimana ilmu ni penting supaya masyarakat ni tidak dibelenggu dengan terkeliru dengan pelbagai maklumat yang disampai di media massa. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Terima kasih pada adinda saya Ustaz Usnaini
selaku moderator kita pada malam ni. Kali pertama katnya Ustaz Husnaini jadi moderator forum dengan saya kot. Kat Mesir pernah Ustaz Husnaini? Ya. Jadi kalau MC ceramah-ceramah tu pernah lah. MC betul. Ustaz Husnaini biasa jadi MC dulu. Adinda juga Ustaz Naim, tahniah kerana dinobatkan sebagai Dai Muda Yadim. Mudah-mudahan menjadi pendakwah yang baik, menjadi pembawa manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ana tak dapat hadir pada pentas akhir Dai Muda hari tu, pada waktu malam tu di Putrajaya kan. Ada halangan lah, ada program lain dan sebagainya. So tak dapat nak tengok secara live macam mana Naim dan juga kawan-kawan yang lain mempersembahkan seni dakwah. Tapi mudah-mudahan semuanya hebat-hebat belaka, dan tentu sekali lah Naim yang telah dinobatkan. Jadi mudah-mudahan terus menjadi dai yang berjaya bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Allahumma amin. Dan sebelum kita pergi jauh, kita ucapkan juga tahniah kepada semua staf kepimpinan Yadim lah, sebab di belakang tabir kita ni pun ramai sahabat-sahabat Yadim yang bekerja keras sampai tengah malam ni, sampai pukul 9 malam. Bulan ni bulan dakwah Yadim, bulan ni juga bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW. Mudah-mudahan kita makin mencintai Nabi SAW. So bila dengan kecintaan kita kepada Nabi SAW jugalah sebenarnya salah satu daripada jawapan kepada soalan Ustaz Husnaini tadi, iaitu tentang kepentingan ilmu itu sendiri. Dan sebab apa? Sebab kita mencintai Nabi SAW. Dan bila kita mencintai Nabi SAW, kita tahu bahawa baginda meninggalkan dinar dan dirham, tetapi yang baginda tinggalkan adalah orang-orang yang berilmu. Hadis tentang waris para Nabi adalah orang alim, ini hadis yang sangat-sangat popular. Kita kalau perhatikan, saya rasa rata-rata orang masyarakat memang tahu kan bahawasanya hanya para ulama itu sebagai warasatul anbiya, waris para nabi. Dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis tersebut, nabi-nabi ini tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi SAW mewariskan ilmu, dan sesiapa yang mengambilnya lah yang mendapat kelebihan yang begitu banyak. So kecintaan kita kepada Nabi SAW menyebabkan kita juga mencintai ilmu. Itu yang pertama. Bulan Rabiul Awal, bulan kita cinta pada Nabi SAW, mudah-mudahan dengan sebab itu jugalah kita mencintai ilmu. Yang keduanya, bila kita mencintai Nabi SAW, konsepnya apabila kita mencintai baginda, salah satu daripada konsep kita mencintai sesuatu ataupun seseorang adalah kita akan suka juga apa yang orang tu suka. Kalau Ustaz contohnya sudah berumah tangga, Ustaz Naim pun sudah berumah tangga, kita ada pasangan dan pasangan kita suka sesuatu, kadang-kadang kita pun terjebak juga suka pada perkara itu. Dan begitu juga kalau kita suka sesuatu, kadang-kadang pasangan kita pun terikut-ikut sekali. Itu perkara yang normal. Sekarang ni kita kata kita sayang kepada Nabi SAW. Kalau betul kita sayang pada baginda, pastilah kita juga akan mencintai orang-orang yang baginda cintai. Kan, kita sayang kepada pasangan kita juga sayang orang yang mereka sayang. Dia sayang mak bapak dia, kita sayang juga mak bapak dia, padahal dulu-dulu tak ada kaitan pun dengan kita. Pakcik tu, makcik tu kita tak kenal langsung pun. Kalau berselisih kat tepi jalan pun kita tak kenal. Tapi tiba-tiba sebab orang tu orang yang orang kita sayang, maka kita pun jadi sayang. Maka begitu jugalah kita mencintai ilmu dan para ulama. Kerana apa? Kerana baginda Nabi SAW mencintai ilmu dan para ulama. Manakah tidak bila Allah Subhanahu wa taala telah angkat darjat para ulama, kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu semua ayat-ayat yang rasa-rasanya memang sangat-sangat diketahui ramai. Memang Allah Taala angkat darjat-darjat para ulama ataupun orang yang berilmu ini. Kemudiannya kita tahu dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ayat ni sebenarnya satu motivasi sebenarnya untuk kita supaya kita benar-benar mencari ilmu. Sebab apa? Sebab Allah kata hanya saja yang takutkan Allah adalah orang yang berilmu. Jadi maknanya kalau betul kita ni cinta pada Allah,
takut kepada Allah, kita nakkan kebenaran daripada Allah, kedudukan daripada Allah, maka pastilah kita akan cari ilmu dan kita akan cuba juga belajar. Carilah sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab kita nak jadi di kalangan kategori yang Allah Ta'ala letakkan ataupun ciri yang Allah Ta'ala letakkan kepada orang yang takutkan Allah, iaitu adalah orang yang berilmu. Lagi, apa lagi? Dalam hadis Nabi SAW sebut may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Hadis ni pun popular juga. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada dia, Allah fahamkan dia sungguh-sungguh dalam agama. So kita nak kebaikan. Kita nak kebaikan daripada Allah Ta'ala. Kita nak kebaikan daripada manusia. Biasanya kita nak kebaikan daripada makhluk dan sebagainya. Tapi yang jauh lebih besar, kita nak kebaikan daripada Allah. Kita nak Allah yang baikkan kita. So nak baikkan, kebaikan itu datang daripada Allah, maka Allah fahamkan seseorang itu dalam agama. Kita nak masuk dalam hadis Nabi SAW ni. Lagi hadis yang dibacakan oleh Ustaz Usnaini tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita nak pergi ke syurga. Itu tujuan kita. Yang akhir sekali, hujung sekali, kita nak syurga Allah Ta'ala. Jadi penting sangat kita menuntut ilmu ni. Sebab dunia ni sekejap je. Berapa lama sangat? Kita tak boleh nak yakin pun besok kita masih hidup. Bukan kata besok, malam ni pun belum tentu. 1 jam lagi pun belum tentu. 5 minit lagi pun belum tentu. 1 minit lagi pun belum tentu lagi kita hidup. So sekarang ni, kalau kita dah tahu bahawasanya kita ni akan berpindah ke alam yang lain, maka kita make sure alam yang lain tu adalah alam yang berbahagia untuk kita. Jadi cara dia macam mana? Nabi dah bagi tahu. Nak mudahkan jalan pergi ke syurga tu, tempuh jalan menuntut ilmu. Malaikat naungi, malaikat peminta, segala makhluk minta ampun untuk dia dan sebagainya kan. Kita ni banyak dosa, kita nak diampunkan oleh Allah, mudahkan jalan untuk kita ke syurga. So belajar, kita cari ilmu, pergilah majlis-majlis ilmu supaya kita juga bila buat sesuatu bukan berdasarkan kepada emosi. Tadi Ustaz Usnaini ceritakan tentang bagaimana kita ketika musim COVID-19 ni, dia ada terlalu banyak isu kan, isu tu, isu ini dan sebagainya. Mungkin kejap-kejap lagi pun kita akan ulas satu persatu. Tapi isu-isu ni dia hanya akan terjawab dengan ilmu. Dia bukan terjawab dengan emosi semata-mata. Semalam saya ada berforum di online juga berkaitan dengan perkara ni. Tajuk yang diberikan oleh pengajuk adalah tak kira saya nak pergi masjid juga. Tu tajuk dia. Tak kira saya nak pergi masjid juga. Jadi itu tajuk macam tu. Jadi maknanya sebab apa? Nak tunjuk kata kan? Pergi masjid ni kan benda baik. Mestilah, mana ada orang cakap pergi masjid benda jahat. Bukan pergi disko. Pergi masjid kot. Pergi masjid. Dan dia pula semangat. Tak kira aku nak pergi masjid juga. Betul. Tapi tak boleh pula. Sebab apa? Sebab ilmu yang menentukan seseorang tu. Ilmu yang menentukan amal kita tu soleh ataupun tidak. Dan hujung sekali ni, sebab saya tak boleh cakap panjang. Sebab kita ada da'i yang sangat-sangat hebat ni, juara. Okay. Apa yang disebutkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Beliau sebut ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Kerana apa? Kerana kalaulah seseorang itu belajar ilmu itu kerana Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala. Kalau dia belajar kerana Allah Ta'ala, maka dia mendapat takut kepada Allah. Menjadi dirasa takut kepada Allah. Itu nombor 1. Kemudiannya menuntut ilmu. Wa talabuhu ibadah. Kata Sayyidina Mu'az. Menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah. Setiap saat kita belajar adalah ibadah. Wa mudarasatuhu tasbih. Kemudiannya kita saling mengulang kajinya adalah tasbih. Wal bahthu anhu jihad. Dan kita cari ilmu tersebut adalah jihad. Sebenarnya satu jihad yang kita tengah belajar. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah. Kemudiannya kita mengajar kepada orang yang tak tahu, itu adalah sedekah. Kemudiannya kita bagikan kepada ahli keluarga kita, itu dia jadi qurbah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia menjadi tanda kepada halal dan haram. Wal anis fil wahsyah, dan ilmu menjadi peneman ketika mana kita kesunyian. Wasahibu fil khalwah, dan jadi teman kita ketika mana kita bersendirian. Tadi ketika kita sunyi, ketika kita bersendirian. Wad dalil ala sarai wad dharra, dia menjadi petunjuk, menjadi guide kepada kita sama ada ketika mana kita senang maupun susah, ketika gembira maupun kita sedih,
dia mengajar kita akhlak dan sebagainya. Dialah yang mendekatkan apabila kita rasa terasing. Dia yang mengangkatkan kaum. Allah Ta'ala mengangkat kaum dengan ilmu. Allah memberikan mereka akhlak dengan ilmu. Dan banyak lagi lah apa yang disebutkan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal. Panjang kalau kita nak masukkan, tapi senang ceritanya, kalau tak ada ilmu memang Wallahu'alam. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pencerahan, penjelasan yang begitu mendalam sekali. Seolah-olahnya terketuk pintu hati kita muhasabah untuk mendalami ilmu pengetahuan, insyaAllah. Sebab itulah nak menuntut ilmu ni kena ada mujahadah, ada jalan mujahadah. Lagi-lagi sekarang ni di rumah kan, depan kita mungkin televisyen, di tangan kanan kita maybe tengah update status di Facebook, di tangan kiri kita maybe tengah fikir apa story WhatsApp yang kita nak buat. So macam-macam cabaran yang kita hadapi. So kelangsungan tuan-tuan semua yang mengikuti siaran kita pada malam ini juga satu mujahadah walaupun kita berada di rumah masing-masing. So Al-Fadhil Ustaz tadi sebut berkaitan dengan ilmu merupakan warathatul anbiya kan, merupakan pewaris di kalangan para nabi. Kalau kita lihat ilmu ni bukan saja peninggalan para nabi. Kalau kita lihat dia boleh memelihara kita sendiri. Kalau harta ni kita kena pelihara. Kalau ilmu ni memelihara diri kita. Kalau ilmu ni dia bertambah banyak bila kita kongsikan. Tetapi kalau harta bila kita belanjakan dia semakin berkurang. Malahan ilmu ni boleh memberi syafaat kepada tuannya. Tapi harta dia akan dihisap satu persatu kepada si empunyanya. Malahan ilmu ni dia boleh menjadi penawar kepada hati kita yang keras. Hati kita yang dilembutkan bila kita mendalami dan terus mempelajari ilmu Allah SWT. Manakala harta ni makin disimpan, makin itulah akan mengeraskan hati kita. Jadi saya nak tanya kepada Al-Fadhil Dai Muda Naim. Ustaz Naim sihat ya? Sentiasa tersenyum daripada awal perbicaraan kita. Saya nak tanya berkaitan dengan kadang-kadang bila kita lihat hari ini banyak orang yang banyak yang mendapatkan ilmu dengan cara yang benar, dengan cara yang betul, bertalaki dengan sistem akademik, dengan cara pendidikan yang betul dan sebagainya. Bahkan sebenarnya ramai juga orang yang mendapatkan ilmu melalui Syekh Google. Kan ada sekarang ni Syekh Google, Syekh YouTuber dan sebagainya. So banyak maklumat yang boleh didapati yang dikaji oleh masyarakat kita di luar sana hanya berpaksikan, berpandukan dengan media sosial semata-mata. So apa pandangan Ustaz? Adakah pengalaman kita ni dalam kehidupan kita ini menjadikan kita bertambah ilmu ataupun ilmu dengan maklumat ni ada beza tak? Mungkin Ustaz boleh cerahkan, boleh memberi pencerahan kepada sidang pendengar kita di luar sana, insyaAllah. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Sunaini selaku moderator pada malam ini. Kepada sahabat panel saya, Ustaz Syekh Abdul Kadir Al-Jafri. Saya sebenarnya nervous sikit lah dengan insan hebat ni. Tapi insyaAllah kita akan sama-sama berkongsi untuk manfaat umat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi berkenaan tentang soalan yang ditujukan kepada saya berkenaan tentang apakah perbezaan ilmu ataupun maklumat ataupun kita kata macam mana pula kita kata taraf kita kata pengalaman seseorang. Ini mungkin ada di antara kita dia mempunyai pengalaman yang banyak tapi dia tidak bertalaki. Jadi dia mungkin dapat ilmu melalui Syekh Google, melalui grup WhatsApp. Ya, jadi macam mana kita kata darjat maklumat seseorang tersebut. Baik. Ada beza sebenarnya berkenaan tentang maklumat dan juga ilmu ini. Bila sebut tentang maklumat, kita boleh dapat dalam kita kata kuantiti yang banyak. Kalau kita tahu sekarang ni zaman ledakan maklumat melalui perkembangan teknologi maklumat boleh dicapai dengan begitu banyak tanpa ada tapisan. Dia boleh jadi betul, dia boleh jadi salah. Ya, jadi ada kesan terhadap maklumat yang kita dapat ni.
Walaupun kita kata Syekh Google tu dia lebih alim daripada kita, tapi apa dia? Tapi adakah dari sudut kita kata hadaf tujuan mendapatkan maklumat itu tercapai? Kerana bila disebut tentang ilmu, tujuan kita belajar untuk apa dia? Untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Bila sebut ilmu, untuk mendapatkan kebenaran. Bila sebut ilmu, untuk apa dia? Untuk kita takwa kepada Allah. Tapi maklumat belum lagi. Bila sebut tentang maklumat, kalau kita kata komputer yang mempunyai perisian maklumat yang banyak, dia belum bertakwa lagi pada Allah. Kalau yang kita pergi kepada sudut yang lain, kita kata ada orang ni dia berpengalaman. Kita kata contoh Pak Haji lah, Pak Haji. Pak Haji ni umur dia 60 tahun dah solat. Pengalaman dia dalam solat ni lama dah. Tapi adakah ilmu dia dalam solat tu betul? Mungkin dia ada maklumat. Melalui mungkin dia ikut-ikut. Ataupun Pak Haji ni dia dah baca Al-Quran selama 50 tahun. Adakah bacaan dia betul? Pentingnya apa dia? Ilmu dalam kita kata apa dia? Taraki, berguru, mempunyai kita kata manhaj yang betul. Kerana beza di antara ilmu dan juga maklumat ini. Bila sebut tentang ilmu, bila kita hadaf tujuan kita belajar ini mesti dua. Yang pertama, tujuannya untuk mendapat redha Allah. Yang kedua, kita belajar untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita dan juga kejahilan pada orang lain. Maka tidak timbul yang dinamakan untuk apa dia? Untuk riak, bangga diri apabila kita telah pandai, kita alim. Ya, kerana tujuan belajar dapat redha Allah, nak dapat pandangan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, menghilangkan kejahilan diri dan juga dah pandai menghilangkan kejahilan pada orang lain, bantu orang lain. Maknanya bila sudut konteks ilmu ni, belajar mesti ikhlas. Dan apa dia? Untuk capai mardhatillah. Tapi maklumat, kalau kita tengok pada hari ni, dalam konteks kita dapat capaian perkembangan teknologi maklumat pada hari ni, ya, maklumat dia lebih kepada apa dia? Emosi dan juga nafsu. Misalnya saya bagi contoh, kalau seseorang itu dia peminat ataupun perokok tegar, maka dia akan cari hukum ataupun dia akan cari apa dia? Dia akan cari fatwa ataupun mencari ustaz-ustaz yang menghalalkan isap rokok tersebut. Itu dia. Maknanya apa dia? Maknanya bila tidak berguru, dia memilih cenderung mengikut emosi dia. Maknanya maklumat ini bahaya kerana tidak tapis. Kerana terlalu banyak, dia boleh cenderung mengikut emosi ataupun kehendak individu tersebut. Dia tidak mengikut yang sebenarnya. Itu kita kata masalah, kita kata maklumat. Yang kedua, bila semua maklumat, bila dia tiada guru. Maknanya kalau kita nak cari hadis, kita nak cari apa dia? Kita nak cari sesuatu input, maka kita Google saja, dia tak ada guru. Bila tak ada guru, dia tidak bersambung sanad. Bila tidak bersambung sanad, maka dia telah apa dia? Dia terputus daripada kebenaran tersebut. Kemudian, pentingnya ilmu ini, dia mesti kena ada suasana. Dia ada beberapa rukun lah. Antaranya mesti kena ada suasana, kena ada guru, kena ada murid, kena ada akal yang tajam, kita kena ada manhaj. Maka dalam konteks kita kata Syekh Google, dalam konteks kita melalui media sosial ini, maka dia tak ada benda tersebut. Okeylah kita kata, Ustaz, macam mana kalau saya belajar online? Kalau dari sudut duniawi, 1+1 makin tepat. Tapi kalau dari sudut kita kata belajar agama, contohnya bukan lagi Al-Quran, online saja kadang-kadang dia tidak memadai. Ataupun kita kata kita belajar, contohnya lah saya belajar dengan Ustaz Syekh Abdul Qadir Al-Jufri ni melalui Facebook sahaja, misalnya dia ada kuliah duha, boleh. Tetapi apa dia? Tetapi tidak sama dengan kita mulazamah. Contohnya bila saya ada persoalan secara direct sini tanya, tapi bila online ni, maka apa dia? Maka dia tak ada kita kata interaksi secara dua hala. Contohnya bila saya tak faham, Ustaz boleh terangkan, dia tak ada secara dua hala sedemikian. Melainkan kalau sekarang ni kalau face to face. Tapi kalau secara misalnya ramai-ramai begitu, yang tengok misalnya 1,000-2,000 orang kita bimbang. Kadang-kadang mungkin dia masuk pada minit yang ke-20 misalnya, ataupun dia masuk pada minit yang 50. Kita dah terang panjang dah. Maknanya dia faham sikit tu je. Maka apa dia? Maka input yang dia dapat itu dia tidak tepat. Itu dia. Itu yang kita bimbang.
Dan untuk saya nak ulas sedikit yang terakhir lah. Saya pun tak tahu dah berapa minit saya cakap, takut terlebih ni. Kan? Berkenaan tentang Allahumma salli ala sayyidina pengalaman seseorang itu dia tidak boleh menjadi kayu ukur. Ya, berkenaan tentang fakihnya dia tu pengalaman semata-mata, tetapi sekiranya dia ada manhaj ilmu yang betul, ya, kemudian ditambahi lagi dengan pengalaman, maka barulah kita boleh terima ya ilmu tersebut. Macam tok guru kan, dia dah ada kita kata alat-alat ilmu, ya, maka semakin dia mengajar, maka ilmu yang dia dapat itu dengan kita kata suasana, dengan kita kata masalah yang dia dapat, ya, wakil setempat tersebut menyebabkan dia menjadi lebih alim. Tapi kalau orang awam, dia tidak berguru, dia terus berguru Syekh Google tahun demi tahun, dia tidak menjadi dia lebih alim. Saya bimbang ya suasana tersebut menyebabkan ya bukan dia dekat pada Allah. Takut ilmu yang dapat tersebut menyebabkan dia makin jauh-jauh dengan Allah Ta'ala. Hari ini kita nampak bagaimana yang balik belajar 3-4 tahun, dia terus kerana mereka tidak berguru. Mereka hanya media sosial dan membuat kesimpulan sendiri. Allah Ta'ala. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada DMY Naim. Penjelasan yang sangat baik berkaitan dengan pentingnya ilmu berbanding hanya sekadar maklumat. Sebab hari ini kalau kita lihat munculnya pemikiran-pemikiran songsang, pemikiran-pemikiran sesat ataupun pemikiran liberalisme, pluralisme, sekularisme, Indonesia dan sebagainya, mungkin boleh jadi hasil pencarian, hasil pembelajaran hanya melalui teknologi, bukan melalui dengan tafakur, dengan bertanya. Itu satu jawapan yang saya sangat berkenan dengan Fadil Daim Muda Naim tadi sebut. Bila kita belajar ni, kita boleh bertanya. Bila kita berguru ni, kita boleh menjadi jalan untuk kita terus mendapatkan sesuatu tu ilmu yang tepat dan betul. Okey. Jadi saya nak terus kepada Al-Fadil Ustaz Said berkaitan dengan hari ini kalau kita lihat sebab itulah tadi Al-Fadil DMY Naim ada sebut macam-macam anak muda sekarang terutamanya memang menjadikan platform media sosial ni untuk mereka dapatkan maklumat. Twitter kan, WhatsApp, Instagram, ramai follower-follower ni tadi. Mereka nak dapatkan ilmu, nak dapatkan maklumat hanya dengan membaca sinopsis cerita. So mereka pegang, mereka terus rasa mereka dah dapat ilmu tu. Mereka tengok video pendek, mereka tengok oh short juga video ni, oh clear lah pada pandangan dia. Walhal masih ada pendetilan, pencerahan yang sepatutnya daripada para alim ulama, daripada tuan-tuan guru dan sebagainya. So bagaimana hari ini kita lihat ya Fadil Ustaz, kita tengok di luar sana ramai yang pandai berhujah, petah bercakap. Lagi-lagi kalau kita tanya kepada anak muda, mana tempat pergi tadi? Oh, aku pergi tempat ceramah tu memang lawak lah, seronok lah, tak tidur aku malam ni. Sebab terbahak ketawa. Seronok dia, jiwa dia macam tu. Memanglah tak salah kita dalam nak mencari ilmu tu ada humor dan sebagainya. Cumanya hari ini kita berpaksikan macam tu. Itu yang timbulnya pendakwah segera, timbulnya pendakwah yang tidak mendalami ilmu sebenar dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh tangkis pandangan masyarakat bahawasanya bukan semata-mata mereka yang berada di platform media sosial ni boleh dijadikan rujukan utama. Bahkan bagaimana kita sebagai orang awam untuk mengenal pasti ciri-ciri orang yang berilmu supaya semua lapisan dapat manfaat daripada ucapannya, daripada penulisannya. Wallahualam, dipersilakan kepada Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Bila kita perhatikan ilmu tu memang sangat bernilai tinggi. Tadi macam Ustaz Naim sebutkan tentang betapa ilmu ni dia tak boleh sekadar Google aja, sekadar belajar gitu-gitu aja, ambil celok sana celok sini dan sebagainya. Jadi bila dia satu yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat hebat, sangat-sangat bernilai, tiba-tiba kita rasa macam kita boleh letakkan dia sama dengan sesuatu yang boleh didapati di mana-mana,
kita perhatikan emas tu dia jadi mahal. Sebab apa emas tu jadi mahal? Sebab dia payah nak dapat. Cuba kalau dia macam pasir dekat tepi pantai, berlambak-lambak sana sini, dia takkan jadi mahal. Dia adalah sesuatu yang murah, sesuatu yang senang untuk didapati. Kalau sekadar nak bercakap di lidah, semua orang boleh, kecuali orang yang memang tak boleh bercakap lah. Orang kelainan upaya yang tak boleh nak bercakap, mungkin dia tak boleh bercakap. Tapi selain daripada orang kelainan upaya, pemalu macam mana dia pun, pendiam macam mana sekalipun dia boleh bercakap. Dia dan bercakap ni semua orang boleh. Sesuatu yang senang. Patutlah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Bila disebutkan Nabi SAW beritahu al-ilmu ilman. Ilmu ni memang ada dua jenis ilmu. Satu ilmun fil qalb. Fadzaka al-ilmu nafi'. Ilmu yang pertama adalah ilmu dalam hati. Dan ilmu itulah yang dipanggil sebagai ilmu yang bermanfaat. Kemudiannya ilmun ala lisan. Dan satu lagi ilmu dia dekat lidah semata-mata. Dia hanya ada pada lidah. Fadzaka hujjatullahi ala bani Adam. Itu adalah hujjah Allah ke atas anak Adam. Means anak Adam itu akan disoal di hadapan Allah SWT nanti. Bercakap. Dan memang ada satu kata-kata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia kata zaman kita sekarang ini, zaman para sahabat, waktu itu zaman yang mana ulama'nya banyak, orang yang bercakapnya sedikit. Tapi nanti satu masa akan datang, orang yang bercakap itu yang banyak, orang yang alim itu yang sedikit. Kita ingat hadis Nabi SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu secara sekaligus, cabut macam tu saja. Allah Ta'ala tak cabut ilmu itu dengan mencabutnya daripada hati-hati manusia, tetapi Allah Ta'ala mencabut ilmu dengan matinya para ulama. Bila mati para ulama, apa jadi? Orang akan ambil pemimpin daripada orang yang jahil, maka ketika itu dia ditanya, dia akan memberi fatwa dengan salah, dengan sesat, dia sesat lagi menyesatkan. Sebab apa? Dia memberi fatwa tanpa ilmu. Dan itulah yang berlaku. Dan memang perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Kalau sekadar kita nak tengok kepada populariti seseorang, ataupun bergantung kepada kepitahan seseorang, ataupun kepandaian dia menulis, mungkin cara dia menulis tu sesuai dengan gaya bahasa yang kita nak. Mungkin cara dia bercakap tu sesuai dengan telinga kita punya taste kan. Taste telinga, biasa taste kat mulut kan. Ni telinga kita seronok mendengarnya. Mungkin ada orang dia suka cara begini, ada orang dia suka cara macam ni dan sebagainya. Kalaulah itu semata-mata, takkan Nabi SAW jadikan para ulama adalah waris para nabi. Takkanlah Nabi SAW sebut fadlul alimi alal abidi ka fadli ala man huwa adnakum. Keutamaan orang alim ke atas orang yang rajin beribadat seperti kelebihan aku ke atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Kalaulah ilmu itu boleh didapati di mana-mana dengan senang, takkanlah Nabi SAW letakkan ilmu itu kedudukan dia sampai gitu sekali. Orang yang berilmu dengan orang yang rajin beribadat. Bukan kita sebut orang yang berilmu dengan rajin buat maksiat. Bukan kita compare antara orang yang berilmu dengan orang yang rajin buat maksiat. Tak. Antara orang berilmu dengan orang yang rajin ibadat. Tadi Ustaz Naim sebutkan orang yang dah berpuluh-puluh tahun baca Quran, orang yang dah berpuluh-puluh tahun sembahyang dan sebagainya. Nabi SAW kaitkan orang berilmu dengan orang yang beribadat. Tapi kelebihan dia macam mana? Bukan kelebihan sikit-sikit je, bukan sipi-sipi. Tapi seperti kelebihanku, kata Nabi SAW. Kelebihan Nabi berbanding dengan yang paling rendah di kalangan kalian, di kalangan para sahabat. So memang tak boleh nak compare lah kelebihan Nabi SAW dengan sahabat yang paling tinggi pun dah terlalu jauh. Sebab Nabi kan, Nabi ni Sayyidul Anbiya lagi, penghulu para Nabi. Nabi-Nabi ramai-ramai para Nabi juga paling atas. Tak lagi dengan para sahabat, walaupun para sahabat tak boleh nak compare dengan kita. Tetapi tetap sampai gitu sekali diletakkan oleh Nabi SAW perbandingannya. Dan sampai mereka menjadi petunjuk di langit disebutkan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu contohnya. Masalul alimi finnas kamasalim nujum fis sama, seperti perumpamaan alim di kalangan manusia adalah seperti perumpamaan bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk
dengannya. Kalau kita perhatikan sampai disebutkan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, lau alimal muluk, kalaulah raja-raja tahu apa yang kami dapati daripada kelazatan hidup ini dengan ilmu, nescaya mereka akan memukul, akan menyebat kami dengan pedang-pedang mereka. Supaya sebab apa? Sebab jealous sangat dengan orang yang berilmu. Dan benda ni dia takkan dapat dengan semata-mata bersembang, takkan dapat dengan semata-mata kepetahan bercakap. Dan kepetahan bercakap kita boleh dapat hatta di pasar-pasar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah satu ketika ni lepas Nabi SAW dah wafat. Waktu tu Sayyidina Abu Hurairah jalan, dia nampak orang tengah sibuk berniaga. Duduk sibuk berniaga, jual beli, tawar menawar dan sebagainya. Jadi Sayyidina Abu Hurairah kata apa? Antum huna, kenapa kalian ada dekat sini? Wa mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu fil masjid. Fil masajid. Kalian berada di dekat sini sedangkan harta ataupun warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagi di masjid. Kalau contohlah kan, kalau tengok cerita Alibaba dengan 40 penyamun tu, kan bila orang kaya tu, Alibaba tu, bila dia bagi-bagi duit dekat pasar, kan? Bila dia bagi duit dekat pasar kan orang berkumpul ramai-ramai. Sebab apa? Sebab nak dapat duit. Sebab apa? Ada orang kaya tengah membagi-bagi harta. Memang begitu. Orang kita tak payah tunggu tu, kadang lori accident je. Lori terbalik, berebut nak ambil barang. Walaupun harta tu haram. Tapi senang ceritanya, harta benda dunia ni ramai orang yang kejar. Ramai orang terburu-buru nak ambil, terburu-buru nak cari. Tetapi harta peninggalan Rasulullah SAW, kata Sayyidina Abu Hurairah, peninggalan Rasulullah itu sedang dibagi-bagi di masjid. Kenapa kalian biarkan? Kalian abaikan. So, poin-poin kat sini kita perhatikan. Maksudnya, kita ni sebenarnya, kalau kita kata ilmu ni hanya dengan kepandaian berhujah, benda ni boleh dapat kat pasar. Benda ni boleh dapat dekat mana-mana, dekat social media dan sebagainya. Tetapi ilmu tu sebab mahal sangat, senang saja. Dan satu kriteria yang disebutkan dalam Al-Quran tadi tentang orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ayat innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang takutkan Allah adalah di kalangan para ulama. Hanya sahaja orang yang alim sahajalah, maknanya orang-orang yang berilmu sahajalah yang dikira sebagai takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama ada menafsirkan ayat ni, man lam yakhshillaha falaysa bi'alimin. Siapa yang tak takut kepada Allah, maka dia bukan orang yang berilmu. Ini tadi tentang konsep kepandaian berhujah tu semua. Adakah itu ciri-ciri berilmu? Orang berilmu tak semestinya pandai bercakap. Tak semestinya. Bercakap itu mungkin sebagai bonus untuk dia menyampaikan ilmu tu kepada orang lain. Tetapi bukan itu ciri yang utama kepada orang yang berilmu. Tapi kita biasalah, kan? Jadi dia akan mudah terpikat dengan sesuatu, dengan dipanggil soft skill dan sebagainya. Contohnya kalau kita kata makan, kan, orang dia mudah terpikat dengan persembahannya, presentation kepada makanan. Ui, cantiknya, kan? Dia letakkan sayur macam ni, dia letakkan nasinya begini, cantik sangat. Tapi tengok-tengok makan tak sedap langsung. Tak guna juga. Atau makan sedap tapi balik je daripada makan tu terus kena buang-buang air besar, kan? Cirit berit terus. Tak jadi juga. Tak guna punya chef, kau letak apa tadi dah mula makin amun. Itu baru makanan yang bersifat untuk fizikal kita saja. Ini kan pula kita nak cari yang betul, bukan hanya semata-mata presentation, tapi kita nak isi yang paling bernilai. Dan tak ada isi yang lebih bernilai daripada ilmu itu sendiri. Bila kita kata tadi takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Asy-Sya'bi pernah disebut begini, pernah dikatakan begini kepada dia, ya alim, wahai orang yang berilmu. Orang panggil dia, apa dia jawab?
unzuru ma taqulun, dia kata. Korang tengok sikit apa korang cakap. Dia kata, innamal alimu man yakhshallah. Dia kata, hanya sahaja orang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah. Bukan aku. Ini maknanya tawaduknya Imam Syafi'i. Bukan maknanya kita kata Imam Syafi'i tidak jadi alim, tapi marah dia bila orang sebut dia alim. Sebab dia kata, aku ni tak cukup takut kepada Allah SWT. Macam mana kau boleh kata aku ni di kalangan orang alim? Sampai Imam Ahmad bin Hanbal ada sebutkan, kalian berhajat kepada ilmu lebih dahsyat ataupun lebih banyak kalian lebih berhajat kepada ilmu berbanding dengan kalian berhajat kepada makan dan minum. Dia kata. Sebab apa? Imam Ahmad kata, sebab manusia ni makan dan minum dia yang perlu betul-betul cuma sekali sehari ataupun 2 kali sehari. Itu yang dia perlukan. Tetapi ilmu dia perlukan setiap nafasnya. Setiap nafas. So mana boleh sama? Makan sekali 2 kali je sehari. Ilmu perlu setiap nafas. So kalau kita nak tahu orang alim ataupun tidak, kita nak belajar tu biar daripada orang alim. Betul kita kata takut pada Allah, tapi takut pada Allah benda yang kita tak nampak kadang-kadang. Kecuali benda yang secara jelas lah, orang tu melawan perintah Allah Ta'ala. Antara cara untuk kita tahu yang mana alim ataupun tidak adalah kita tanya juga kepada guru-guru yang lain. Dan ini yang dipanggil sebagai konsepnya hanya jauhari yang kenal manikam. Jadi kalau guru-guru yang lain pun mengangkat guru yang ni sebagai orang yang alim dan sebagainya, waktu tu baru kita percaya. Bukan TV angkat, bukan radio angkat, bukan YouTube angkat, bukan Instagram, Facebook yang angkat. Jangan tunggu Mark Zuckerberg angkat baru kita kata orang tu alim. Kan? Siapa dia? Kan? Jangan kita tunggu dekat Twitter, dekat Facebook, dekat Instagram, follower dia berjuta-juta. Oh, itulah orang alim. Kau tengoklah, dia punya IG, follower dia 3 juta. Dah. Kan? Banyak lagi orang follower berpuluh-puluh juta pun ada, tapi rajin melakukan maksiat. Itu bukan tanda aras kepada ilmu. Kita tanya kepada guru-guru kita yang lain. Tanya pada guru, Ustaz, yang ini boleh saya belajar? Dengan ustaz-ustaz ni okey tak? Yang ni bidang dia apa? Sebab kita kena tahu juga ilmu ni dia ada bidang-bidang dia yang tertentu. Kemudiannya kita kena ingat, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ini kata ulama salaf. Ada yang menisbahkan kata-kata ni kepada Sayyidina Malik bin Dinar, ada yang menisbahkan kata-kata ni kepada ulama-ulama yang lain. Tapi senang ceritanya, apa dia? Sesungguhnya agama ini adalah ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan daripada siapa kamu mengambil ilmu kalian. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Daripada siapa kalian ambil ilmu kalian. Sebab kita kan selalunya orang cakap macam ni. Orang cakap tak apa, ambil lah yang baik. Ambil yang jernih, buang yang keruh, orang kata. Kita ambil buat mana yang sesuai sudahlah. Yang lain tu kita tinggalkanlah. Orang rasa macam tu. Masalah kita tak tahu mana yang jernih, mana yang keruh. Macam mana kita boleh kata tak apalah kita ambil je, mana yang jernih kita ambil. Yang tak elok tu tak payahlah ambil. Jangan. Nabi kata ulama salaf tadi apa dia? Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan daripada siapa kalian ambil agama kalian. So siapa tu, soalan siapa tu besar. Daripada siapa kau ambil ilmu. Bukannya ambil je daripada siapa-siapa. Lepas tu ambil yang baik, ambil yang buruk buang. Tak. Itu nasihat. Nasihat dia. Nasihat. Siapa pun bagi nasihat, kita dengar. Kita ambil kebaikan daripada nasihat, hatta daripada orang bukan Islam, hatta daripada budak kecil, hatta daripada orang gila sekalipun. Kan? Orang yang ada masalah mental sekalipun, lagi nasihat, dengar. Tapi bab ilmu, ya, perhatikan benar ataupun tidak dia adalah orang alim, bidang yang dia bercakap tu bidang dia ke bidang orang lain dan sebagainya, barulah kita boleh ambil. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Begitulah kalau kita makan perlu 2-3 kali sehari, ilmu ni memang setiap nafas daripada hidup kita ni memang perlu mencari dan terus gali ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan berehat sekejap. Kita akan lihat
video ringkas yang disediakan oleh pegawai-pegawai daripada Yadim yang terus bekerja siang dan malam, Abang Nur Hisham dan juga tim. Dan insyaAllah kita akan sambung lepas ni. Soalan-soalan daripada netizen kita memang terlampau banyak di Facebook. InsyaAllah kita akan sambung selepas rehat sekejap insyaAllah. Khabari wis madang opurung urung patut raine kayung ngelih we sing ngelih insyaallah mangan nang syurga, amin insyaallah. Pertama-tama kita merasakan nikmat syukur kita pada Allah kerana Allah Ta'ala masih hidupkan kita. Dalam COVID-19 dunia yang kena jangkitan lebih daripada 37 juta. Yang melibatkan kematian lebih daripada 1 juta kematian. Ramai. Syukurnya kita kerana apa dia? Iki dino kita masih urip. Kita masih hidup, nama kita tak tersenarai di COVID-19. Nama kita tak tersenarai, matinya kita sebab COVID-19. Syukur Alhamdulillah. Tapi jangan ingat tak mati-mati dah. Walaupun tak mati dek COVID-19, mungkin mati terpijak kodok, pocut, meninggal. Kaget. Nak bagi tu kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan menemui ajal kematian. Nak bagi tahu sebagai orang Islam kita kena bersedia. Ya. Bukan sebab kena takut dengan mati. Mati ni pasti semua. Kodok mati, cicak mati, manuk mati, monyet mati, semua mati. Mana yang makhluk namanya dia tak mati? Semua mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang perlu dibimbangkan bukan mati tersebut, tetapi yang perlu bimbangkan amalan untuk menghadapi kematian tersebut. Okey, begitulah. Amalan yang perlu dititik beratkan adalah selepas apa bekalan kita di saat dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu semangat ya. Cakap Jawa daripada Ustaz Naim. Hari ini kita berdua Jawa, Ustaz Said. Ada darah campur Jawa tak ada kan? Okey. InsyaAllah. Orang Islam ngomong Jawa. Okey, insyaAllah kita akan terus kepada soalan netizen. Soalan daripada yang follow kita punya live pada malam ini. Soalan pertama, mungkin Ustaz Naim boleh sebutlah ringkas, masih relevan ke Ustaz hari ini untuk kita cari ilmu melalui cara bertalaki atau bertafakuh semata-mata? Mungkin Al-Fadhil Ustaz boleh terangkan sedikit. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenaan tentang belajar secara talaki ni masih relevan. Ya, banyak pusat-pusat talaki di Malaysia ni, dan pusat-pusat talaki yang paling terdekat ya, ramai je ustaz-ustaz yang faqih di masjid-masjid di surau yang berhampiran. Saya sendiri ceramah di Kuala Lumpur, kebanyakannya kita kata geng-geng veteran, geng-geng otai saja yang bertalaki. Anak-anak muda kita bertalaki Instagram, Facebook, Mobile Legends, PUBG yang itu. Ya, nak bagi tahu apa dia, masih relevan lagi. Cuma apa dia? Ialah zaman makin mudah, masyarakat makin malas, dia akan ambil yang mudah. Yang mudahnya bertalaki dengan telefon, tapi memang tak sama. Ya, bila kita misalnya kita belajar secara online dan sebagainya, maka kita akan hanya menciduk. Contohnya ambil seminit, 2 minit. Ya. Tetapi kalau talaki ni misalnya kita dengar kuliah maghrib misalnya, maknanya sejam daripada maghrib sampai isyak. Ya, tak faham boleh tanya terus. Maknanya bukannya masih relevan, memang relevan ya untuk kita adaptasikan dan perlu disuburkan lagi di bumi Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Ustaz Naim. Begitulah ilmu talaki ni memang kalau nak dibincangkan yang panjang lebar, memang kalau nak dikupas ni memang tak cukup masa. Tapi jawapan ringkas Ustaz Naim tadi, sistem bertalaki ni memang kita kena terapkan. Sebab dia melatih jiwa orang yang melatih jiwa beradab kan, untuk adab. Sebab sebelum untuk ilmu ni adab tu paling penting. Sebab tu dah bila adab tu ada, segala-galanya akan mudah dari sudut penyampaian, dia membawa diri dan sebagainya lah. So saya nak tanya kepada, ada soalan lagi ringkas kepada Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir. Apa beza alim dan faqih? Mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit jawapan
daripada follower kita. Okey, alim adalah orang yang berilmu. Faqih adalah orang yang biasanya diistilahkan pada zaman kita dan zaman ulama-ulama terdahulu, faqih adalah ulama yang mahir dalam bidang fiqh. Walaupun kalau ikut hadis Nabi SAW bila sebut faqih, maksudnya orang yang memahami agama secara umum. Tetapi zaman berzaman fiqh itu telah menjadi satu ilmu, satu seni ilmu. Maka siapa yang pakar dalam bidang fiqh, maka digelarlah dia sebagai faqih. Manakala orang yang pakar dalam bidang-bidang yang lain adalah dia punya istilah-istilah dia. Contohnya adanya mufassir, orang yang pakar tafsir. Adanya muhaddis, orang yang pakar dalam bidang hadis Nabi SAW. So, orang yang pakar dalam bidang fiqh, hukum hakam agama, hukum hakam syariah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dibuat, mana yang kena ditinggalkan, apa yang sah, apa yang batal, segalalah daripada ibadat kita, muamalat, munakahat sampai jinayat, maka itu yang dipanggil sebagai faqih. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Sebenarnya banyak lagi soalan ni. Mungkin last lah saya bacakan sebelum kita simpulkan. Ada soalan bagaimana ya Ustaz Naim, bagaimana untuk kita cari ilmu laduni, boleh ke? Ilmu lain dia tak cari lagi, ilmu laduni dia nak cari kan? Ustaz Naim boleh ringkaskan? Dan Allah SWT, ilmu laduni ni dia macam kita kata ilmu yang kita dapat biasa disebutkan tanpa belajar, ya, disebut tentang macam wahyu, ilham, ya, biasanya dia akan dapat kepada orang-orang yang alim, soleh. Macam wahyu sendiri Rasulullah dapat, ya, dengan sifat kenabian sendiri. Untuk macam ilmu laduni ni, para alim ulama, dia bukan senang-senang tidak belajar. Ulama-ulama ni dia dah belajar ilmu yang banyak, ya, dia dah belajar ilmu yang menyebabkan dia dekat pada Allah, sampailah Allah Ta'ala memberi ilham, memberi ilmu yang mana pada yang mungkin orang lain tak dapat, dia dapat. Maknanya bukan mudah-mudah kalau kita dengar, anak-anak boleh dengar, oh ilmu laduni, ilmu yang kita perlu dapat tanpa belajar. Saya nak ilmu macam ni, maknanya tak perlu belajar, tak payah pergi sekolah. Zaman sekarang ni memang zaman nak mudah. Sebenarnya tidak, ya, ilmu laduni juga kalau kita nak dapat, kita perlu apa dia? Kita perlu faqih, kita perlu alim, kita perlu dekatkan diri kita kepada Allah. Kuncinya mudah saja. Ya, dapatkan ilmu yang sekarang ni yang kita perlu dapat, dan insya-Allah yang tak dapat akan menyusul. Ni kita sibuk mencari ilmu yang, ya, yang kita kata yang tak ada di depan mata. Itu masalahnya. Jadi nak dapat sesuatu yang tak perlu ni, saya rasa kita perlu ambil yang dah ada dululah, kan, ilmu-ilmu yang dah ada. Ya, betul. Kita kata nak ilmu lagi. Allah Allah. Ya. Allah, terima kasih kepada Ustaz. Memang ilmu laduni ni macam-macam gaya dan cara orang cuba cari. Walhal ilmu yang fardu ain berkaitan dengan ibadat pun banyak benda yang tak settle lagi. Betul. Jadi mudah-mudahan kita rasakan dulu insya-Allah. So kita ada soalan lain ke? Rasa ada lagi satu soalan terakhir, saya kira soalan terakhir kepada Ustaz. Bagaimana hendak menambahkan minat dalam membaca, dalam erti kata yang lain, ilmu untuk membaca ni, sebab kadang-kadang tak guna juga kan kalau kita just belajar tetapi tidak mentelaah. Ada juga jenis pattern orang mentelaah, memanjang tetapi tidak mendalami dari sudut tafakur dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh ringkas seminit untuk bagi galakan kepada audiens kita. Oh, susah tu seminit nak jawab soalan tu. Panjang tu. kalau dia boleh buat satu tajuk lain pula tu, satu tajuk lain pula macam mana nak menambahkan minat dalam membaca buku. Pertamanya kita perlu tahu kepentingan baca. Kan, bila Allah Ta'ala letakkan Iqra' sebagai perkataan yang pertama dalam yang diturunkan dalam ayat yang pertama, maka tentu sekali penting sangat membaca. Tapi membaca tu bukan baca saja. Iqra' maksud dia kat situ bukan baca begitu saja, tetapi belajar maksudnya. Jadi kalau kita punya niat baca tu untuk belajar, mencari guru dan sebagainya, maka itulah yang terbaik. Jadi bukan hanya semata-mata baca ikut suka kita, bahan bacaan yang tersebar di mana-mana, main baca aja, itu bukan dia. Itu yang pertama, tahu kepentingan dia, baru tambah minat. Yang keduanya adalah kita boleh mulakan dahulu dengan bahan bacaan yang sesuai dengan cita rasa kita, cara ataupun subjek yang kita suka. Tu boleh. Contohnya kita baca subjek yang berat mula-mula, bila baca Allah serabutnya kan. Okey, tutup sekejap buku tu, ambil buku yang subjek yang agak ringan. Tapi subjek agak ringan ni bukan komik.
Bukannya Doraemon ke apa ke, lagilah. Tapi maksud subjek yang ringan ni subjek ilmu juga. Tetapi dia sesuai dengan cita rasa kita. Ada orang dia punya yang dirasa ringan tu berat pada orang lain. Ada orang yang dirasa berat, ringan pada orang lain. So kita sendiri tahu pasal diri kita. So kita boleh cari yang mana. Kemudiannya biar ada budaya membaca. Dan adanya suasana yang membantu kita membaca. Yang akhir sekali adalah setkan target. Berapa banyak kita nak baca setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Sekarang ni kalau iPhone, Apple-nya apps, saya rasa Android pun ada juga, dia akan ada target reading punya kita punya misi kita berapa minit sehari. Kita ada letakkan ikut minit. Okay, seperti mana screen time sekarang ni dah ada, kita boleh tengok berapa lama kita dengan screen. Dia ada juga satu lagi adalah bahan bacaan. So bahan bacaan ni tak termasuk WhatsApp tak termasuk baca Facebook yang masukkan bahan bacaan betul-betul buku. So berapa lama kita membaca buku pun kita boleh setkan. Jadi kita setkan target berapa banyak dan berapa lama kita boleh baca setiap hari, setiap bulan, insya-Allah. Mudah-mudahan nanti akhirnya minat tu akan timbul. Minat tu akan mendatang dan tentulah yang paling penting doa banyak-banyak. Allah Ta'ala mudahkan dan lorongkan hati kita, jadikan kita ni suka kepada apa yang Allah suka, benci pada apa yang Allah benci, suka kepada ilmu, suka kepada majlis ilmu, suka kepada orang yang berilmu, dan kita benci kepada perkara-perkara yang sebaliknya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada para netizen kita yang sudi bertanyakan soalan. Memang saya kira jawapan yang sangat mantap lah daripada para panel kita. Sementara kita dalam tempoh kawalan pergerakan ni sama-samalah manfaatkan masa yang ada dengan membaca, macam Al-Fadhil Ustaz sebut tadi, kena selangkan dengan benda yang kita suka. Jadi kebanyakan kita suka novel cinta walaupun dia dah kahwin. Itu problem juga tu kan. So untuk membangkitkan lagi semangat dia dalam mencintai dalam kehidupan. Jadi kita boleh selangkan dengan perkara-perkara yang boleh menenangkan dan menghiburkan jiwa kita. At least paling tidak kita ada target untuk terus mendalami dan terus gali ilmu yang ada di depan mata kita, insya-Allah. Jadi untuk akhirnya saya nak bagi ruang kepada panel kita untuk simpulkan perkongsian kita, bicara kita pada malam ini. Saya jemput kepada Dek Moin Naim untuk ringkaskan kesimpulan kita, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Untuk akhirnya saya menyuruh pada diri saya dan semua untuk kita sama-sama gali ilmu, menuntut ilmu. Bukan saja kita mendapat maklumat daripada media sosial dan sebagainya, tetapi kita perlu belajar berguru. Untuk apa dia? Supaya dia punya hadaf tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah itu tercapai. Kerana saya simpulkan, kalau hanya mendapat maklumat ini, yang pertama dia tidak menyelesaikan masalah, yang kedua dia tiada guru, dia tiada manhaj, kemudian ada kesamaran. Kalau bersama dengan guru ada kesamaran, kita boleh tanya secara terus. Maka akhirnya mestilah juga kembali kepada berguru. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Naim. Marilah kita berguru, insya-Allah akan terpandu kehidupan kita. Seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Kadir untuk simpulkan bicara ilmu kita pada malam ini. Biar tahu, jangan keliru. Dipersilakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Saya rasa apa yang disimpulkan oleh Da'i Muda Yadim tadi dah jelas sebenarnya. Cuma kita boleh fikir-fikirkan selalu supaya kita tak keliru, dan zaman kita ni adalah zaman yang penuh kekeliruan, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang maklumat tersebar dengan begitu banyak, dan ada kajian menunjukkan perkara yang salah lebih banyak disebarkan berbanding dengan yang betul, perkara dusta lebih banyak di-retweet di Twitter berbanding dengan kebenaran. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan memang kita perlukan ilmu. Nak tahu kena ada ilmu baru kita tidak keliru, mudah-mudahan. Terima kasih di atas kesimpulan yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Kadir, dan tak lupa kepada panel kita Da'i Muda Naim, dan insya-Allah semoga kita mendapat sedikit pembicaraan kita pada malam ini. Biar tahu, jangan keliru.
Saya akhiri dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman Allah angkat darjatnya, dan orang yang ada ilmu Allah angkat beberapa darajat. Jadi insya-Allah inspirasi ikon ni tidak terhenti pada malam ini. Terus ikuti siaran langsung pada setiap hari Isnin bersama dengan ikon-ikon Yadim yang lain. Saya kira tokoh-tokoh ilmuwan yang terkemuka di bumi Malaysia, tanah air kita. Semoga para follower-follower ataupun mereka-mereka di luar sana terus ikuti dan terus kongsikan program-program yang baik yang telah dibuat oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Tak lupa kepada tenaga kerja di belakang tabir dan semua yang terlibat. Semoga saham buat kita semua. Untuk lebih lagi boleh sumbangkan kepada akaun yang tertera di kaca Facebook masing-masing, akaun tabung infak dakwah Yadim. Semoga usaha kita ni mendapat kebaikan dan saham besar di dunia dan di hari akhirat, insya-Allah. Itu saja pada malam ini. Saya ucapkan sekalian syahban tahniah kepada Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Kadir kerana dapat meluangkan masa, Naim Muda Naim. Semoga kita mendapat kebaikan dan mendapat syafaat di sisi baginda Nabi SAW bertepatan di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام